Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua, saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Satu kejutan besar, satu pendedahan terkini berkaitan dengan rasuah RM11 juta yang melibatkan salah satu ahli parlimen dalam kerajaan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang memang benar-benar tidak suka ataupun benci dengan segala aktiviti berkaitan dengan rasuah. Nah, pada akhirnya berkaitan dengan kes rasuah salah satu ahli parlimen dalam kerajaan, yaitu pengerusi DAP sendiri, Lim Guan Eng. Akhirnya satu pendedahan yang mengejutkan, Lim Guan Eng dan istrinya, di mana rasuah RM11,6 juta ini yang melibatkan nama Lim Guan Eng dan istrinya. Akhirnya peguam Lim Guan Eng buat satu pendedahan yang buat ramai panas telinga. Akhirnya peguam mahu kes rasuah dan pengubahan wang haram Guan Eng dan istri dibuang. Jadi apa persoalan yang bermain di pikiran saya adalah sekiranya Lim Guan Eng dapat dibuktikan bersalah, sekiranya benar-benar Lim Guan Eng dapat didedahkan bahwa beliau dan istrinya memang terdedah dengan salah laku ini, apakah beliau akan dipecat? Apakah beliau mungkin akan dikenakan tindakan undang-undang? Apakah beliau ditangkap? Nah, itu menjadi persoalannya. Akhirnya peguam Lim Guan Eng mahu kes rasuah dan pengubahan wang haram Guan Eng dan istri dibuang. Pada 28 Mei 2023, peguam kepada pengerusi DAP Lim Guan Eng, RSN Raya, memaklumkan Mahkamah Tinggi bahawa anak guamnya bersama istrinya Betty Chew dan ahli perniagaan Pang Lee Kon memohon tuduhan rasuah terhadap mereka dibatalkan. Raya memberitahu bahawa beliau akan memfailkan permohonan supaya kes membabitkan projek asrama pekerja asing bernilai RM11,6 juta itu digugurkan. Katanya pihak pendakwaan menggunakan keterangan daripada kes jenayah terdahulu membabitkan pembelian banglo oleh Lim di Jalan Pinhon walaupun beliau dilepaskan pada tahun 2018. Jumaat lalu, Lim, Chew dan Pang hadir untuk perbicaraan di Mahkamah Tinggi dan mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan-tuduhan berkenaan. Mereka didakwa mengikut Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Pesuruh Jaya Kehakiman Merafiah Muhammad menetapkan 11 September untuk pengurusan kes dan ketiga-tiganya dibenar memindahkan wang ikat jamin sebanyak RM50,000 dicadangkan sebelum ini. Pada 11 Ogos 2020, Guan Eng didakwa atas kapasitinya sebagai Menteri Kewangan ketika itu, sebagai Ketua Menteri ketika itu, dan pengerusi Lembaga Perolehan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang ataupun PDC, menggunakan jawatan untuk mendapatkan suapan membabitkan RM372,000 untuk dirinya dan istrinya melalui syarikat. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu lagi pendedahan yang besar, pendedahan yang mengejutkan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info padu, info hangat, info politik Malaysia yang panas terkini. Nah, tuan-tuan dan bapak semua, setelah kita dikejutkan dengan kabar angin, ataupun dinyatakan sendiri oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS sendiri, bahawa terdapat pemimpin dari kerajaan yang menawarkan beliau, berhubung dengan beliau, supaya PAS ditawarkan masuk ke dalam kerajaan perpaduan. Dan kita juga dengar bahawa sekiranya PAS masuk di dalam kerajaan, kenalah ada
keistimewaan untuk kepimpinan PAS disebabkan mereka mempunyai jumlah kursi parti yang terbanyak di Malaysia pada ketika ini. Jadi ada juga cakap-cakap takkanlah PAS masuk dalam kerajaan hanya untuk menguatkan status kerajaan kerana mereka mempunyai jumlah kursi yang banyak. Nah, pada akhirnya Syed Hamidi pun berkata seolah-olah bahawa jangan bermimpi PAS nak sertai kerajaan. Nah, pada akhirnya satu lagi pengakuan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Satu lagi pengakuan besar mengejutkan dari Presiden PAS kepada seluruh kepimpinan kerajaan setelah Datuk Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata mempunyai keterbukaan untuk bersedia bertemu dengan siapa saja pemimpin dalam kerajaan termasuk Perdana Menteri sendiri. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu lagi bagi saya mungkin kabar angin ini boleh menjadi kenyataan. Sekiranya benar ini berlaku, Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengadakan kesepakatan yang dapat diputuskan dalam satu apa yang kita cakap win-win situation, dan mungkinkah PAS menyertai kerajaan perpaduan akan menjadi reality. Nah, persoalan yang bermain di pikiran saya, bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin di Perikatan Nasional, dan bagaimana pula status timbalan Perdana Menteri hari ini kalau tiba-tiba kesepakatan itu mahu Hadi Awang menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, akhirnya Hadi buat pengakuan sedia jumpa sesiapa sahaja termasuk Anwar Ibrahim. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan beliau terbuka untuk bertemu dengan sesiapa sahaja termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun, Abdul Hadi menegaskan keterbukaannya itu mestilah tidak lari dari prinsip, matlamat, dan perjuangan PAS. Memang kita terbuka dengan sesiapa saja, terbuka, tetapi mestilah tidak lari dari konsep, prinsip, matlamat, dan perjuangan kita. Abdul Hadi juga mendedahkan terdapat pihak-pihak yang menghubunginya dengan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan perpaduan. Nah, sampai hari ini kita belum tahu siapakah pihak tersebut. Atau mungkinkah ada sudah kabar angin siapa pihak tersebut yang sudah menghubungi Hadi Awang. Katanya ada orang hubungi saya, beberapa orang, acap kali nak berjumpa dengan tawaran-tawaran supaya PAS menyertai kerajaan kerana jumlah PAS paling besar. PAS mempunyai 53 kursi, PKR cuma 30 kursi, dan dalam keadaan 30 kursi itu 11 kursi bukan Melayu, 19 saja yang Islam. Itu PKR. DAP cuma 3 orang Melayu daripada 40, 37 adalah bukan Melayu. Kalau dicampur gabungan itu, kerajaan didominasi bukan Islam. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, kalau benar ini berlaku, apakah pula nasib Muhyiddin Yassin sebagai pengurus Perikatan Nasional? Walaupun sebelum ini kita juga mendengar ada cakap-cakap bahwa PAS tidak akan tinggalkan PN. Lalu juga kepimpinan dari kerajaan berkata, baik PAS ataupun eloklah PAS bersama dengan bersatu saja. Nah, saudara-saudara, kalau ini menjadi reality, adakah kepimpinan kerajaan perpaduan akan menjadi lebih kukuh, akan bertahan berpenggal-penggal lamanya, ataupun bagaimana pula dengan respon Tun Dr. Mahathir sendiri yang sudah mengadakan kesepakatan bersama Tan Sri Abdul Hadi Awang di dalam proklamasi Melayu. Nah, ini menjadi banyak memeningkan kepala. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Anda dipersilakan untuk tekan butang like, Anda boleh share video ini, dan tekan butang subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.